Pernahkah anda terfikir apa sebenarnya yang diperlukan untuk berjaya dalam dagangan? Tahu tak, ia bukan tentang carta rahsia atau hot tips. Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar, kita akan rungkai kerangka minda yang membezakan seorang profesional daripada orang ramai. Dunia dagangan dalam talian ni kan, penuh dengan janji-janji nak kaya cepat. Tapi, macam yang sumber kita cakap ni, terus terang je, kebanyakannya sampah. Ya, guru-guru palsu, scammer, semua nak ambil duit anda. Jadi, jom kita tapis semua benda ni dan tengok apa yang betul-betul penting. Anda pun mesti pernah nampak kan, iklan-iklan kereta mewah, laptop tepi pantai. Itulah impian yang dijual oleh dunia dagangan. Tapi, realitinya macam mana pula? Realitinya, ia lebih macam kita cuba navigation dalam sebuah labirin. Setiap selekoh tu perlukan pemikiran yang teliti, perlukan strategi. Okey, jadi mari kita jelaskan satu benda penting ni. Dagangan yang berjaya tu bukan skim cepat kaya. Ia bukan macam baling dadu dan harap yang terbaik. Tak, ia sebenarnya pasal pembangunan satu kemahiran profesional. Fikir macam ni lah. Ia macam belajar main piano. Anda perlukan latihan, disiplin, kena faham not, bukan sekadar nasib je. Ini membawa kita kepada dua soalan paling popular yang semua orang baru akan tanya. Pertama, berapa cepat aku boleh buat duit? Dan kedua, berapa banyak modal aku perlukan untuk mula? Jom kita pecahkan satu persatu dengan jangkaan yang realistik. Okey, pertama sekali, lupakan terus idea nak kaya dalam satu malam. Benda tu tak wujud. Laluan sebenar untuk dapat untung yang konsisten ni, ia macam maraton, bukan lari pecut. Macam yang anda boleh nampak, ia satu perjalanan, 12 hingga 18 bulan untuk bina kemahiran dan keyakinan. Itulah realitinya. Dan ini adalah satu perangkap klasik. Kita semua nakkan hasil sekarang juga, betul tak? Dan bila tak dapat, kita kecewa dan kita berhenti terlalu awal. Ironinya ialah, kalau kita teruskan, potensi untuk berkembang dalam 3 hingga 5 tahun tu jauh lebih besar daripada apa yang kita boleh bayangkan. Baiklah, soalan kedua. Berapa banyak duit sebenarnya yang anda perlukan untuk bermula? Ada satu mitos besar ni yang kata anda kena ada akaun bank yang penuh dengan duit baru boleh berdagang. Tapi, macam mana kalau saya cakap, ia bukan sangat pasal berapa banyak yang anda ada, tapi lebih kepada cara anda mengiranya. Daripada kita main teka-teka, jom guna formula mudah ni. Katakanlah matlamat pendapatan bulanan anda ialah, contohnya, $500. Kemudian, kita letak satu pulangan bulanan yang realistik, katalah 4%. Nanti kita sentuh sikit kenapa 4%. Jadi, untuk kira modal yang diperlukan, anda cuma bahagikan matlamat anda dengan peratus pulangan tu. Dalam contoh ni, anda perlukan modal sebanyak $12,500. Nampak? Simple je. Dan nombor ni, 2 hingga 6% ni adalah satu reality check yang sangat penting. Walaupun anda dengar cerita-cerita kat online pasal pulangan 100% lah, 200% lah, profesional yang betul-betul hebat pun sasarkan pulangan konsisten 2 hingga 6% sebulan. Ingat, ia bukan pasal satu kemenangan besar. Ia pasal keuntungan yang stabil dan boleh dijangka bulan demi bulan. Okey, jadi sekarang anda dah ada jangkaan yang realistik. Bagus. Persoalannya, macam mana nak capai semua tu? Semuanya bermula dengan satu anjakan pemikiran yang paling penting. Berhenti jadi penjudi dan mula bina sebuah sistem. Lihat perbezaan ni. Ketara sangat kan? Seorang penjudi, dia ikut emosi, ikut gerak hati. Tapi seorang profesional, dia beroperasi guna sistem, satu set peraturan yang dah diuji, yang lama-kelamaan akan bagi dia satu kelebihan statistik. Maksudnya apa? Maksudnya kebarangkalian tu lebih memihak pada dia. Macam mana kasino sentiasa menang dalam jangka masa panjang? Macam tu. Jadi, apa benda sebenarnya strategi ini? Fikirkan ia macam buku permainan atau playbook seorang atlet. Ia bukan magic, bukan sihir. Ia cuma satu set pergerakan yang dah dilatih berulang kali. Corak-corak yang dia tahu berkesan, yang dia akan laksanakan dengan penuh disiplin bila tiba masanya. Dan senarai semak ni, inilah sistem anda dalam tindakan. Sebelum anda masuk mana-mana dagangan, anda akan tanya diri sendiri, okey, apa keadaan pasaran sekarang? Trend menaik ke menurun? Kat mana para sokongan dan rintangan utama? Maksudnya lantai dan siling harga. Hanya bila semua jawapan diselari, bila semua kotak ni dah ditanda, baru anda pertimbangkan untuk masuk dagangan.
Ada sistem tu satu hal, tapi untuk laksanakan sistem tu secara konsisten, lebih-lebih lagi bila tengah tertekan, itu cerita lain. Di sinilah mentaliti seorang profesional tu penting dan ia terbina atas dua tabiat utama. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling penting, ialah konsistensi. Dagangan ni bukan benda yang anda buat bila ada masa lapang je. Tak, anda kena betul-betul blok masa dalam kalender anda. Masa yang khas, yang tak boleh diganggu. Dan anda kena lindungi masa tu macam ia mesyuarat paling penting minggu tu. Sebab ia memang penting. Senang cerita macam inilah. Kalau anda layan macam hobi, anda akan dapat hasil macam hobi. Kalau anda layan macam bisnes, anda akan dapat hasil macam bisnes. Rutin anda, sama ada anda buat sambil lepak atas sofa atau duduk fokus kat meja, itulah yang akan tentukan hasil anda. Tabiat yang kedua ialah accountability. Bila anda beritahu orang sekeliling, keluarga, kawan-kawan, aku tengah belajar nak jadi pedagang profesional, ada sesuatu yang berubah. Bukan je orang lain akan lebih hormat masa anda, tapi yang paling penting, anda sendiri akan ambil benda ni dengan lebih serius. Anda dah letakkan satu komitmen, bukan setakat pada diri sendiri, tapi pada semua orang. Jadi, kita berakhir di sini dengan soalan ini. Selepas semua yang kita dah bincang, persoalan ni patah balik kepada anda. Adakah anda betul-betul kat sini untuk bina satu kemahiran, satu perniagaan, sesuatu yang boleh bertahan lama? Ataupun anda sebenarnya cuma berharap nak menang tiket loteri? Jawapan anda akan menentukan segalanya.